Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Nama saya Nur Aisyah Kartika binti Nordin. So hari ini saya nak berkongsi sedikit tentang salah seorang tokoh Islam yang dikenali oleh ramai orang, iaitu Al-Khawarizmi. Jadi saya akan berkongsi tentang latar belakang beliau. Beliau mempunyai nama sebenar iaitu Muhammad Ibnu Musa Al-Khawarizmi, atau lebih dikenali sebagai Muhammad Abu Abdullah bin Ahmad bin Yusuf. Beliau berketurunan Parsi, berasal dari kawasan Al-Khawarizmi di kawasan Aral Sea di Uzbekistan dan Turkmenistan. Beliau dilahirkan pada sekitar 780 Masihi dan beliau telah meninggal dunia sekitar 850 Masihi. Beliau merupakan seorang ilmuwan matematik di Bait Al-Hikmah. Beliau juga merupakan seorang ahli astronomi dan juga ahli geografi. Jadi poin saya buat video ni sebenarnya nak menceritakan tentang sumbangan-sumbangan yang telah diberikan oleh Al-Khawarizmi semasa beliau hidup. Sumbangan yang paling besar yang beliau bagi adalah dalam bidang matematik, which is beliau dikenali sebagai bapa algebra kerana beliau merupakan pengasas kepada perkembangan dalam ilmu algebra dan trigonometri. Algebra berasal dari perkataan al-jabr dan muqabalah yang bermaksud penyempurnaan dan perbandingan. Kalau kita belajar algebra ni, memang dalam algebra kita belajar pasal penyempurnaan dan perbandingan. Algebra adalah sesuatu ilmu yang banyak digunakan dalam kehidupan seharian dan juga sangat berguna pada setiap masyarakat. So bagi saya ilmu ni sangat penting dan tindakan Al-Khawarizmi mengasaskan ilmu ni adalah tindakan yang bijak. Selain daripada tu, beliau juga merupakan orang pertama yang telah menyertakan angka sifar dalam sistem penomboran. So macam yang kalau kita tengok angka sifar atau nombor kosong, ini angka ni dia macam tak ada nilai. Dia macam bila kita 1 tambah kosong macam 1, kita dapat 1. So maksudnya macam kosong ni tak ada nilai tau sebelum ni. Tapi bila Al-Khawarizmi telah dah sertakan angka sifar dalam dia menjadi salah satu digit dalam sistem penomboran, dia juga telah memberikan nilai kepada angka sifar itu sendiri. Kalau kita belajar matematik dengan lebih mendalam, kita dapat tengok yang sebenarnya angka sifar ni sangat bernilai bagi setiap nombor. Selain tu, Al-Khawarizmi juga telah memperkenalkan sistem titik perpuluhan. Kalau sebelum ni semua nombor adalah nombor bulat, tapi bila Al-Khawarizmi memperkembangkan titik perpuluhan ni, nombor tu menjadi lebih pelbagai. Kalau sebelum ni nombor hanyalah 1, 2, 3, 4, 5, tapi bila dah muncul titik perpuluhan, makin pelbagai nombor yang diciptakan. Contohnya 1.5, 1.56, 1.57. Jadi nombor digit-digit makin bertambah. Selain dari bidang algebra, beliau juga telah membangunkan secara terperinci bidang trigonometri. Kalau trigonometri ni yang melibatkan sudut, macam yang melibatkan tan, sin, cos. Tan, sin, cos ni adalah fungsi-fungsi dalam trigonometri. Jadi Al-Khawarizmi telah membangunkan fungsi sin ni dalam bidang trigonometri tu. Jadi sekarang bidang trigonometri ada pelbagai formula dan makin banyak fungsi untuk digunakan. Dan akhir sekali, dalam bidang matematik, melalui fungsi trigonometri itu juga, Al-Khawarizmi telah bekerjasama dalam pengukuran darjah di bawah perintah Ma'mun Ar-Rasyid. Pengukuran darjah ni dia di bawah tujuan untuk mengukur isi padu dan lilitan bumi. Jadi dari konsep trigonometri itu sendiri, diorang boleh tahu ukuran isi padu dan lilitan bumi.
Selain bidang matematik, beliau juga giat dalam bidang astronomi. Beliau merupakan ahli astronomi atau dalam kata lain ahli falak. Beliau telah menulis 2 buah Zich. Zich merupakan buku yang mengandungi jadual parameter yang digunakan untuk menentukan kedudukan matahari dan bulan serta bintang dan planet-planet. Zich yang beliau hasilkan adalah Zich al-Sinhin. Zich al-Sinhin ni dihasilkan berdasarkan kaedah astronomi India yang telah dikaji oleh Al-Khawarizmi itu sendiri. Okay, lain daripada bidang matematik, bidang astronomi, Al-Khawarizmi ni juga bergiat dalam bidang geografi. So, kalau bidang geografi ni berkaitan dengan bentuk muka bumi. Dalam data yang didapatkan, Al-Khawarizmi ni merupakan salah seorang saintis pertama yang telah melakar peta dunia pada 830 Masihi, iaitu pada tahun 10 tahun sebelum beliau meninggal dunia. Beliau juga telah menghasilkan beberapa kertas kerja tentang ilmu geografi dan menghasilkan tulisan bertajuk Kitab Surah Al-Ard. Kitab ni memang dalam keseluruhan kitab Surah Al-Ard ni memang menceritakan tentang rupa muka bumi sahaja. Sebab dalam bidang geografi ni memang kita tekankan dalam pasal bentuk muka bumi itu sendiri. Buku ni sebenarnya bukanlah hasil karya Al-Khawarizmi 100%-nya. Buku ini telah dibuat rujukan dan telah dibuat pembetulan dari kertas kerja Ptolemy tentang geografi. Jadi pengajaran daripada mengambil tahu mengambil tahu tentang tokoh Al-Khawarizmi ni, kita akan lebih menyedari bahawa sumbangan-sumbangan yang telah diberikan oleh Al-Khawarizmi itu sendiri sangat penting sampai ke hari ini. Kalau tidak ada sumbangan daripada beliau tentang dalam bidang matematik, astronomi dan geografi ni, mungkin agak susah dalam kehidupan sekarang ni. Jadi benda ni sampai ke hari ni kita belajar dan dia telah bagi banyak manfaat kepada kita. Jadi oleh itu kita kena manfaatkan sebaik-baiknya dan gunakan ilmu yang telah disumbangkan oleh Al-Khawarizmi. Jadi saya rasa itu sahaja daripada saya. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekian, terima kasih.